Selamat datang ke episod kedua, musim kedua, The Midnight Man with Jin Zanda. Saya, The Voice, akan bersama anda pada malam ini. Sebentar lagi, Jaden akan muncul dengan dua lagi cerita untuk anda pada malam ini. Marilah kita bersama Jaden. Terima kasih The Voice, dan kepada anda di luar sana, selamat datang ke The Midnight Man with Jin Zanda. Dan saya Jaden sebagai pengacara rancangan ini akan pada malam ini mengemukakan dua lagi cerita daripada koleksi cerita-cerita seram saya. Dan pada malam ini saya ada special sikit lah, kerana kedua-dua cerita yang akan saya kemukakan datangnya daripada penjara ataupun prisons yang berada di Singapura, ya. Jadi dengan tidak berlengah lagi, marilah kita pergi ke cerita yang pertama. Cerita ini telah diceritakan kepada saya lama dulu daripada salah seorang warden yang bekerja di Selarang Park Drug Center. Pada masa itu saya masih lagi bekerja sebagai seorang pegawai polis lah, bersama dengan polis K9 unit. Dan ceritanya berbunyi begini. Pada suatu malam ni, dan juga untuk pengetahuan anda semua di luar sana, di SPD ni ada banyak pos di mana pegawai akan naik di atas pos ni untuk menjaga ketenteraman lah penjara ni daripada atas, ya, daripada atas pos-pos ni lah. Dan pernah saya menceritakan bahawa salah satu pos tu, iaitu pos 14 ini, dikatakan angker, memang angker betul. Tetapi daripada pos 14 ni juga pegawai yang di atas boleh memandang ke arah pos 9, tak silap saya. Dan pos 9 ini pula dikatakan juga angker juga. Jadi pada suatu malam ini cerita ni terjadi pada waktu malam lah, ya. Dan pada waktu malam ini ada dua VC ataupun Vigilante Corps, budak NS lah, dua orang ni budak Cina yang naik ke pos 14 dan satu lagi berada di pos 9. Dan pada masa itu tak silap saya dalam pukul 2 lebih pagi gitu, ya. Jadi satu VC ni yang berada di pos 9 ini, dia telah terlelap lah di atas pos tu. Jadi daripada pos 14 ni lagi satu VC ni, kawan dia yang boleh nampak lah beliau di pos 9, kerana pos 14 ni boleh nampak lah, memang lah pos 9. Jadi apa yang budak ni, VC ni, nampak daripada pos 14, inilah dia penampakan beliau. Beliau nampak di pos 9 ada Pontianak sedang menaiki tangga untuk menaiki ke pos 9 itu. Dia nampak terang sekali kerana Pontianak ni berbaju putih dan berambut panjang lah, dia nampak sekali. Dan dia cuba menghubungi kawan dia di pos 9 melalui walkie-talkie yang telah diberikan kepada mereka. Dan daripada pos 14 ni, dia betul-betul dia cuba menghubungilah kawan dia di pos 9 ni, tapi kawan dia tak respon. Jadi yang peliknya dan juga yang menakutkan budak di pos 14 ni ialah kerana setelah dia nampak kakak cantik ni ataupun Pontianak ni menaiki tangga tu untuk menaiki ke atas pos 9, tiba-tiba Pontianak ni berhenti. Dan Pontianak ni mula turun daripada pos 9. Dan
inilah yang paling menyeramkan lah kepada saya lah. Dan budak di pos 14 ni nampak Pontianak ni daripada pos 9. Sudah turun kan? Daripada pos 9, Pontianak ni terbang menuju ke arah pos 14. Ini betul-betul menyeramkan. Dia nampak dengan mata kepala dia sendiri. Kerana ketakutan, budak ni dikatakan terjun daripada pos 14. Terjun daripada pos 14 dan patah kakinya. Dan dia cuba kontak siapa yang dia boleh kontak. Dan pada pengetahuan saya lah, apa yang telah diberitahu, budak ni pingsan. Dan setelah budak ni dibawa keluar lah kan, dan semuanya dah balik pulih, inilah warden ni bertanya apa terjadi kepada beliau. Dan itulah cerita beliau di Selarang Park Drug Center di pos 14. Dan itulah cerita pertama yang terjadi di Selarang Park Drug Center ataupun SPD. Tak takut apa nampak Pontianak itu macam terbang datang kat pos kau Gila lepas tu terjun. Kalau aku pun terjun. Okey. Tak apa. Sekarang kita akan pergi ke cerita yang kedua. Baiklah, cerita yang kedua ini pula terjadi di Old Changi Prison. Changi Prison yang lama, bukan yang baru ni sekarang yang lama dulu. Dan ini berlaku semasa salah satu warden ni otai betul, orang lama bekerja. Warden ini bekerja di salah satu landing lah di Old Changi Prison ni. Dan di Old Changi Prison ni memang tak ramai orang lah yang boleh masuk untuk tengok-tengok lah, macam pergi excursion gitu kan, tak boleh. Tapi saya dulu memang berkesempatan lah untuk memasuki Changi Prison yang lama tu, untuk pergi kira macam study visit lah ke Old Changi Prison ni. Dan okey, cerita ni berlaku di salah satu landing lah di Old Changi Prison ni kan. Dan abang warden ni bekerja malam. Dan di dalam warden ni memang ketat sungguh lah dia punya entry dan exit dia lah. Dan di dalam prison ini pula memang tak pernah ada penampakan penampakan kucing ataupun apa-apa haiwan pun lah yang berada di dalam kawasan Old Changi Prison ni kan. Kerana ketatnya lah entry exit mereka. Dan memang Old Changi Prison ni memang berantu lah, memang dikatakan memang angker. Dan abang ni bekerja di salah satu landing pada suatu malam. Dan sedang abang ni bertugas, tiba-tiba abang ni ternampak di landing dia, dia seorang aja di landing tu. Dia ternampak seekor kucing. Kucing ni berwarna hitam. Dan dalam hati dia pun dia macam terkata-kata lah kan, mana ada kucing kat sini kan, memang tak pernah nampak pun selama dia bekerja di Old Changi Prison ni, memang tak pernah nampak kucing kan. Jadi dia dalam hati dia ni sedang berkata-kata lah, dia masih memandang ke arah kucing hitam ni yang berada ni, berjalan lah, tapi kucing hitam ni berjalan ke arah yang lagi satu, bukan ke arah beliau tapi arah jauh daripada beliau lah. Dan beliau ni berkata-kata lah dalam hati, tak cakap apa-apa. Dan tiba-tiba kucing ni berhenti dan pusingkan kepalanya kepada warden ni lah, abang warden ni. Dan apa yang menakutkan dan memeranjatkan abang warden ni, kucing hitam ni berbicara dengan dia, seperti kucing ni dapat mendengar apa yang abang ni katakan di dalam hati. Tapi abang ni tak ceritakan apa yang kucing ni katakan, kerana terlalu takut, terperanjat. Dia pun dengan pantas lari
keluar daripada landing yang dia bekerja di situlah kan. Jadi dia nak kena buka beberapa gate lah untuk keluar daripada landing tu. Dan itulah salah satu cerita yang menakutkan, penampakan seekor kucing hitam di Old Changi Prison yang boleh berbual. Dan itulah dua cerita daripada saya pada malam ini, dan saya harap anda terhibur. Jangan lupa untuk subscribe, share, like dan komen di YouTube channel saya, dan kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan di waktu yang sama. Selamat malam.